Kupas berkenaan dengan satu. Yang pertama, bekalan yang pertama iaitu falyamal amalan salihah. Hendaklah mereka beramal soleh untuk membawa bekalan tersebut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan ada dua rukun. Rukun amal soleh ada dua. Yang pertama ialah ikhlas dan yang kedua ialah ittiba'us sunnah. Mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan dengan yang pertama? Dalam tafsiran surah Ibnu Katsir yang pertama mengatakan rukun yang pertama perlu dengan ikhlas. Sehingga kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan hadis ini merupakan sangat gemetar. Bila didengar oleh orang-orang, sangat gemetar hati mereka, sangat takut berkenaan dengan balasan mereka ini kepada orang yang buat amalan tanpa ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bacakan hadis ini tersebut kepada penduduk Kufah. Akhirnya mereka pengsan. Kalau bacakan pada sidang penonton pada hari ini mungkin tidur. Dan dikatakan dalam isi kandungan hadis tersebut, yang pertama, 3 golongan orang mereka ini akan masuk dalam neraka. Yang pertama, golongan orang yang gugur sebagai syahid. Dan yang kedua, ini golongan orang para ulama. Dan yang ketiga adalah golongan orang yang memberi rezeki yang banyak. Orang dapat rezeki yang banyak. Adapun golongan yang pertama, dikatakan mereka ini gugur sebagai syahid dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah suruh malaikat masuk dan campakkan mereka ke dalam neraka. Akhirnya ditanya kepada malaikat dan Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa mereka ini dicampakkan ke dalam neraka sedangkan mereka berjuang berjihad menuntut jalan Allah, menegakkan agama Islam. Akhirnya Allah kata mereka ini hanya hendak gugur sebagai syahid kerana hendak mendapatkan nama, kerana hendak nama mereka terpampang di sudut-sudut bangunan, kerana hendak nama mereka disanjung sehingga dibuat tugu negara dan sebagainya. Adapun perkara yang kedua, orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah mereka ini golongan-golongan para ulama. Yang ini mereka bagi tazkirah sana ke sini. Yang ini untuk beri kesedaran kepada diri saya dan kepada diri sidang penonton hadirin sekalian. Apabila kita sebagai seorang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita memberikan peringatan kepada orang, kita jangan hendakkan supaya nama kita disanjung, nama kita tertulis di dalam buku, nama kita tertulis dalam kitab-kitab supaya kita disanjung oleh orang. Adapun perkara yang ketiga, orang yang dimasukkan ke dalam neraka adalah golongan-golongan orang yang dapat rezeki yang banyak. Mereka ini pergi ke satu tempat, aku sedekahkan sebanyak 5,000. Siap ada papan tanda, orang ambil gambar dan sebagainya. Sangat suka. Akhirnya tanpa niat ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya di akhirat Allah suruh malaikat campak mereka ini juga ke dalam golongan, ke dalam neraka. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, rukun yang kedua yang dihuraikan dalam tafsir Ibnu Katsir, ittiba'us sunnah, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita ada mendengar hadis yang mengatakan kita perlu berpuasa daripada bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan saya 3 bulan berturut-turut. Itu adalah berkenaan dengan hadis palsu. Dan berkenaan dengan itu ada disebut oleh Aisyah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa dikatakan sebegini? Kalau kita melihat tinjau balik perkara disebab kenapa Aisyah radhiyallahu anha berkata demikian, meriwayatkan hadis sebegitu pun. Ya, ini isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ini banyak berpuasa di bulan-bulan Sya'ban dan Rajab terutama. Kerana apa? Kerana mereka ini isteri Nabi nak qada puasa tersebut. Jadi disebabkan bila pagi-pagi bangun, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun pagi-pagi tengok ke dapur, tinjau ke dapur tak ada makanan. Akhirnya Nabi tahu rupanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak qada puasa. Jadi Nabi pun turut berpuasa. Kalau orang sekarang ni kalau tengok tinjau kat dapur tak ada, marah. Siap balik pinggan lagi kat bini, kenapa tak masak. Okey, jadi itulah rukun huraian daripada tafsir Ibnu Katsir pada bekalan yang pertama, iaitu amal soleh. Adapun untuk sidang hadirin sekalian, hadirin penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk